Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, khabar tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita masih lagi berada di dalam kuliah online bagi laman ilmu ataupun kuliah harian di Masjid Sultan Idris Shah II. Jadi insyaAllah saya akan menyambung bacaan kepada kita Ayuhal Walad. Cumanya pada hari ini saya tak bawa kitab. Jadi saya rujuk terus kepada laptop yang ada bahan rujukan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok saya banyak menunduk ke bawah tu, sebenarnya saya tengah baca teks yang berada di dalam laptop ni lah. Baik. Yang lepas kita telah pun baca nasihat 6, 7 dan 8. Jadi hari ini kita akan membaca nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ayuhal Walad bagi nasihat yang ke-9. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, wahai anakku yang tercinta, jadikanlah hemahmu itu dalam meningkatkan rohanimu, dan segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Jadikanlah hemahmu itu di dalam meningkatkan rohanimu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Maknanya Imam Al-Ghazali nak mengatakan, kalau nak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara, kalau nak berjaya dalam melakukan sesuatu perkara, biarlah dalam hal yang menguntungkan jiwa. Dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Yakni, kalau nak gagal melakukan sesuatu, biarlah gagal dalam melakukan hal yang memberi makan ataupun menyuap ataupun menggemukkan lagi hawa nafsu kita. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka janganlah sekali-kali engkau datang tanpa bekalan. Jadi Imam Al-Ghazali cuba untuk menyentuh bahawa Jadi Imam Al-Ghazali cuba untuk menyentuh bahawa kematian ini hanyalah sesuatu yang bersifat badani. Maknanya yang mati itulah badan kita, tetapi roh dan jiwa kita masih lagi hidup. Bahkan kita akan pulang ke satu negeri yang abadi, yang digelarkan sebagai akhirat, dan itulah sebenarnya tempat tinggal kita. Jadi bagi mereka yang telah mempunyai bekalan kehidupan sepanjang mereka berada di alam dunia ini, maka beruntunglah apabila mereka pulang ke negeri abadi ini. Sebab itu kita dengar apabila seseorang itu melakukan kebaikan, telah ada satu pohon untuk dirinya di syurga, kemudian ada pula sungai-sungai yang mengalir, jannatun tajri tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya itu ada sungai, dan pelbagai lagi. Dan mereka yang tidak mempunyai bekalan apabila pulang ke negeri akhirat ini sudah tentu akan disiksa dan juga diazab kerana kelalaian mereka. Seolah-olah untuk kita masuk ke dalam alam akhirat ini, kita perlu mempunyai tiket. Jadi kalau kita masuk ke dalam alam akhirat ni tanpa tiket yang betul, sama ada kita akan dibuang keluar daripada kawasan yang sepatutnya untuk kita masuk, ataupun kita ini akan dibenarkan masuk dan menikmati apa yang berada di dalam kawasan tersebut sekiranya kita mempunyai tiket yang betul. Kemudian Imam Al-Ghazali menyambung lagi dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Bila menyebut tentang sangkar burung, ini adalah antara perumpamaan yang selalu digunakan oleh ulama-ulama sufi untuk menggambarkan jiwa yang tenang, jiwa yang bebas dan jiwa yang mengenal kita katakan fitrah dirinya. Sebab itu Fariduddin Al-Attar di dalam kitab Mantiq At-Tair, bukan kitab, minta maaf, dalam syair Mantiq At-Tair, perbualan burung-burung kan, perbicaraan burung-burung yang telah diadaptasikan oleh M. Nasir ke dalam lagu Tanyalah Burung Hudhud kan. Dalam tu ada kisah tentang burung hudhud, ada kisah tentang si murgah kan. Jadi semua ini diambil daripada syair sufi Fariduddin Al-Attar. Dan menariknya Fariduddin Al-Attar ini adalah antara ulama yang digelarkan atas nama pekerjaannya. Jadi Fariduddin adalah nama dia, Al-Attar itu adalah gelaran kepada pekerjaan dia kan. Kalau kita dengar sekali pandang macam jual minyak attar, dan memang betul Fariduddin Al-Attar ni adalah ulama yang menjual minyak wangi. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ada mengarang satu puisi di dalam Masnawi mengenai bagaimana seekor burung, tak silap saya burung kakak tua, pergi ke India. Dikisahkan bahawa satu hari burung kakak tua ini yang selama ini berada di dalam sangkar, yang diberi makan oleh tuannya, yang diberikan perlindungan oleh tuannya itu, tetapi berada di dalam sangkar ini, didatangi oleh seekor burung kakak tua daripada India. Burung kakak tua daripada India ni hinggap di satu dahan pohon yang berdekatan dengan sangkar. Kiranya seolah-olah kita nak katakan di kawasan rumah ini, burung kakak tua ini diletakkan dalam sangkar, dan kemudian di luar tingkap tu nampak ada pohon yang terjurai. Ada pula burung kakak tua yang lain yang hinggap di situ. Jadi burung kakak tua yang daripada India ini mengajarkan kepada burung kakak tua yang berada dalam sangkar ini bagaimana caranya untuk dia melepaskan diri. Jadi apa yang burung kakak tua India ni buat bukanlah dia terbang ataupun dia patuk kepada sangkar tersebut, tetapi apa yang dia buat adalah dia rebahkan dirinya jatuh ke tanah, dan kemudian dia terbang semula. Jadi burung kakak tua yang berada dalam sangkar ini melihatkan kepada perbuatan burung kakak tua ni, akhirnya dia pun menjatuhkan diri dia di dalam sangkar tersebut. Dia berpura-pura seolah-olah dia mati, kakinya terangkat ke atas. Jadi tuan dia ni yang selama ini duk menjaga dia, yang duk beri makan dia ni risau, lalu buka sangkar dan dikeluarkan dia daripada sangkar tersebut. Jadi bila tuan dia dah keluarkan dan letakkan dia di luar kan, tidak berada dalam sangkar, tiba-tiba dia bangun elok dan dia terbang kan. Jadi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi sebenarnya nak mengatakan bahawanya selama ini walaupun kehidupan dunia itu seperti mana dalam sangkar tu tadi kan, indah, selesa, walaupun terkurung kan, tetapi kita tidak akan bebas ataupun tidak akan mencapai kenikmatan yang sebenar melainkan setelah kita mati kan. Jadi burung kakak tua ni tadi diajarkan oleh burung kakak tua daripada India tu tadi untuk mati, berpura-pura mati, dan setelah dia dikeluarkan daripada sangkar itu barulah dia dapat membebaskan dirinya. Itulah kebebasan yang sebenar, itulah kehidupan yang abadi kan. Perumpamaan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi nak menceritakan tentang akhirat kan. Kita selama ini berada dalam tubuh badan ini hanyalah satu bentuk sangkar kan. Dan kata Sayyidina Umar, kita boleh memilih untuk menjadikan sama ada badan kita ini sebagai sangkar burung ataupun menjadikan seperti kandang binatang. Ini satu perkara yang menarik. Kenapa digunakan perumpamaan yang dua ni? Satu sangkar burung, satu lagi kandang binatang. Jadi apabila kita telah mati, barulah kita dapat hidup yang sebenar-benarnya. Jadi kalau selama ini sepanjang kehidupan kita berada di dunia ini, kita tidak mempunyai bekal yang cukup, kita tidak mempunyai ilmu yang betul bagaimana untuk menghadapi alam akhirat, maka nanti kita tidak akan dapat bebas. Dikatakan, katakanlah kalau burung kakak tua ini tadi tiba-tiba berpura-pura mati.
Dan kemudian setelah diletakkan daripada luar sangkar tersebut, dia terbang pula masuk ke dalam sangkar yang lain. Kan? Maka dia sebenarnya tidak berjaya membebaskan diri dia daripada kehidupan dunia. Kan? Bahkan dia terjun masuk ke dalam dunia yang lain dan mengurung dirinya sekali lagi. Kan? Kedengaran metaforik. Kan? Tapi begitulah cara bagaimana para ulama kita zaman dahulu cuba mengajar untuk otak kita berfungsi. Kan? Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara perumpamaan ini. Imam Al-Ghazali menerangkan, jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan. Seruan ini yakni kita katakan seruan pulang ke rahmatullah. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fajr ayat 28, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau akan terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Ini seperti mana sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Artinya telah bergegar arasy Allah kerana kegembiraan ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Sebab itu kita selalu dengar perumpamaan orang yang baik ini mati awal. Seolah-olah nak menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni suka mengambil orang-orang yang baik ini kerana mereka ini adalah jiwa-jiwa yang kita katakan nak dielakkan daripada tercemar. Mereka ini laksana burung-burung yang bila berterbangan itu berterbangan dengan penuh bebas. Dia tidak lagi merasa gembira terbang dalam sangkar. Dan bagi mereka yang berjaya mencapai tahap keimanan yang sebegini, yang membekalkan dirinya dengan amal ibadah yang cukup, ilmu yang yakin dan mantap tentang cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan ada masalah untuk terbang dengan bebas apabila mereka ini mati. Dan indah sekali bila mana Rasulullah menceritakan bahawa Sa'ad bin Mu'az ini mati bergegar arasy Allah kerana kegembiraan. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak seperti firman Allah Ta'ala. Mereka ini laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Sebab tu kita selalu dengar kan, bila mana Allah nak menceritakan tentang golongan-golongan yang sesat akan diletakkan seolah-olah mereka itu binatang ternakan. So binatang ternakan ini kalau dia itu tidak diberikan makan, tidak diberikan apa orang kata tempat tidur yang selesa, maka dia akan jadi seperti itu sahajalah. Dia tidak ada keinginan untuk bebas. Bahkan kalaupun dia itu telah dibebaskan keluar daripada kandangnya, apabila dipanggil semula, setelah selesai meragut rumput di luar, apabila telah dipanggil semula, akan masuk balik ke dalam kandang tersebut kerana mereka itu merasakan perlu untuk berada di dalam kandang. Dia dah condition ataupun dia dah biasa berada di dalam kandang tersebut dan hidup disuap dan diberikan makan. Sebab tu di dalam satu kepercayaan orang-orang Indian yang kita katakan boleh hampir menyamai bagaimana cara kita menerangkan tentang jiwa. Kepercayaan mereka bahawa dalam diri manusia ini ada dua jenis serigala. Satu adalah serigala yang berani, satu lagi adalah serigala yang ganas. Jadi bagi orang-orang tua Indian ini, mereka percaya kalau kita beri makan kepada serigala yang berani ini, maka kita akan membesar ataupun mendewasa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau kita berikan makan kepada serigala yang jahat dan ganas ini, maka kita akan besar menjadi seorang yang jahat dan melakukan kerosakan. Begitulah juga fahaman kita tentang bagaimana setiap amal perbuatan kita itu, jika kita lakukan bersesuaian dengan kategori-kategori jiwa yang tertentu, maka dia akan menghasilkan
sesuatu yang sama seperti mana jiwa tersebut. Dan kata Imam Al-Ghazali, kita ini ada jiwa yang digelarkan sebagai jiwa kemalaikatan. Dan apabila kita ini memperbanyakkan amal ibadah, apabila kita ini melazimi zikrullah, melazimi tazkiyatun nafs, amalan-amalan yang menyucikan jiwa, maka secara tidak langsung kita telah mencontohi kepatuhan, kan? Dan daripada kepatuhan tersebut membawa kita semakin dekat menghampiri rupa cita malaikat. Ada juga apabila kita ini terlalu banyak mengisi badan kita dengan makanan, dengan nafsu syahwat, dengan perbuatan-perbuatan yang hampir sama seperti binatang. Kita tengok binatang pun makan, minum. Binatang pun berkembang biak, kan? Mengawan dan sebagainya. Jika itu sahajalah tujuan kehidupannya di dunia ini, maka dia tidak lain dan tidak bukan hampir sama seperti binatang. Dan kita katakan lebih kurang hampir sama seperti nafsul hayawaniyah, kan? Nafsu jiwa kebinatangan. Minta maaf, bukan nafsu, jiwa kebinatangan. Dan ada juga yang apabila mendekati kepada sifat-sifat yang kesyaitanan, kan? Dia hampir menyerupai kepada sifat-sifat syaitan, kan? Melakukan korupsi, melakukan kenakalan, kan? Sebab sifat nakal ini kita katakan dikaitkan dengan jin dan juga syaitan, kan? Jadi apabila gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka sebenarnya dia itu membiakkan ataupun kita katakan nak bagi makan kepada jiwa yang menjurus ke arah kesyaitanan ini. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati dalam memilih jiwa mana yang kita nak berikan makan. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar tadi tegur, sama ada kita ni nak jadikan badan kita ini sebagai sangkar burung, ataupun kita nak jadikan badan kita ini, jiwa kita ini sebagai kandang binatang. Sebab itu George Orwell, antara penulis barat yang terkenal, turut menyentuh di dalam Animal Farm, nak menceritakan tentang politik kandang. Memanglah cerita tersebut mengenai tentang politik, tetapi watak-watak yang digunakan tu adalah binatang-binatang. Sebab kalau manusia ini berpolitik ataupun mempunyai kuasa di tangan, memegang jawatan dan sebagainya, tetapi tidak ada keimanan, disulapi dengan korupsi ataupun disulapi dengan ketamakan, disulapi dengan kita katakan sifat yang tidak adil, maka dia itu tidak lain dan tidak bukan tidak lari seperti seekor binatang. Jadi George Orwell, walaupun kisah Animal Farm ni tak adalah ada wahyu ataupun ayat Al-Quran, tapi kita boleh nampak jis ataupun daripada segi fahaman itu kita berkongsi rasa dan juga apa orang kata sentimen mengenai jiwa ini. Jadi tak salah sebenarnya kalau kita nak ambil hikmah ataupun kebaikan daripada tulisan-tulisan orang yang bukan Islam, asalkan dia itu tidak merosakkan akidah kita. Sebab inilah titik temu yang perlu kita cari untuk kita berbincang mengenai kebaikan, untuk kita bincang mengenai hidup harmoni, kan? Lebih-lebih lagi bagi negara majmuk seperti kita nak cari titik sama, kan? Untuk kita mencari bagaimana untuk kita boleh membangunkan masyarakat yang berakhlak, yang bersivik, yang mempunyai tata cara. Jadi benda-benda inilah yang perlu untuk kita kuasai dan pelajari, kan? Supaya kita tak adalah bila berjumpa dengan orang bukan Islam, kita berhujah dengan dia bagi ayat Al-Quran. Dia tak baca ayat Al-Quran, kan? Jadi bila mana dia mendengarkan ayat Al-Quran itu, seolah-olah kita hamburkan ayat Al-Quran ini kepada telinga yang pekak, kan? Kalau special case kita ini boleh membaca ayat Al-Quran dan berjaya menarik hidayah kepada dia, itu lain cerita. Tapi most of the time ataupun kebanyakan masanya apabila kita berhujah dengan cara yang salah, secara tidak langsung kita akan membawa mereka ini lebih jauh daripada agama Islam. Sambung Imam Al-Ghazali lagi, maka tidak mustahil bahawa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka kalau kita asyik memenuhkan jiwa kebinatangan kita. Dan adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus sahaja beliau pingsan. Ingat-ingat bukan santar. Saya ada orang pegang gelas, gelas ni panas ni, ada santar. Tapi para ulama waktu nak minum air sejuk pun teringatkan tentang akhirat.
Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang telah bertanya, "Kenapa tadi engkau jatuh pingsan?" Beliau menjawab, "Tadi aku teringat angan-angan ahli neraka. Kelak nanti mereka berkata kepada ahli syurga." Firman Allah, "Limpahkanlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa sahaja makanan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu." Surah Al-A'raf ayat ke-50. Jadi nak menunjukkan bahawa apabila orang yang ahli neraka ni, apabila mereka itu telah dimasukkan ke dalam api neraka, waktu itulah baru nak menyesal. Waktu itulah baru nak kembali kepada dunia dan nak melakukan amal kebaikan. Dan air yang diminta itu diharapkan boleh memadamkan selautan api neraka. Masakan mungkin, kan? Sedangkan sewaktu hidup di awal dunianya itu tadi, kalau dia itu berjaya mengawal dirinya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya, nescaya dia tidak akan perlu menempuh lautan api neraka, kan? Sebaliknya Allah akan masukkan diri ke dalam kebun-kebun dan juga taman-taman yang indah di syurga, kan? Jadi inilah peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada kita melalui Quran dan Sunnah dan juga kalam para ulama, kan? Dan apabila kita mengenang kembali hal-hal yang sebegini, kita dapat lihat dalam tempoh yang sangat mencuba ini, khususnya dalam tempoh PKP ini, kita dapat tengok bagaimana sikap kita, kan? Adakah kita ini semakin berperi kemanusiaan ataupun semakin menjurus ke arah sifat-sifat yang tidak baik. Mungkin kita boleh tengok adakah kita mendepani COVID ini sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, kan, yang berjaya membebaskan dirinya, kan? Seolah-olah kita ini adalah burung yang tidak sabar untuk keluar daripada sangkar, ataupun kita ini sebenarnya dalam PKP ini semakin buruk sifatnya, kan? Semakin kandang binatang kita ini semakin tinggi temboknya, kan? Dan sukar untuk kita pecahkan, kan? Dan akhirnya kita jadi sekadar binatang yang tidak menggunakan akal, dungu, dan akhirnya apa orang kata, disembelih, kan? Dan dimakan, kita katakan tidak menjadi haiwan yang bebas, kan? Jadi begitulah nasihat Imam Al-Ghazali di dalam nasihat yang ke-9. Saya lupa nak bacakan tajuk dia. Nasihat yang ke-9 ini tajuknya, tinggikan hemahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung kepada nasihat yang ke-10 di masa akan datang. Nasihat yang ke-10 ni agak panjang sedikit, jadi kita akan luangkan masa dan saya akan kongsikan nanti kitab Ayuhal Walad dalam versi bahasa Inggeris. Nanti kita boleh tengok bagaimana cantiknya kitab versi bahasa Inggeris ni kerana ada terjemahan, dan sebelah lagi tu ada ayat Al-Quran, kan? Minta maaf, ada matan dalam bahasa Arab, kan? Jadi mudah untuk kita buat perbandingan di antara kedua-duanya dan nak melihat kualiti terjemahan. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya di dalam kuliah pada hari ini. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk itu disandarkan datangnya daripada saya tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita tutup majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.